kita sendiri lihat Datuk Seri dalam rangka lawatan ke beberapa negara luar, seperti yang Datuk Seri katakan tadi, kestabilan politik kita itu sebenarnya menarik pelabur daripada negara luar untuk terus melabur di negara Malaysia. Dan melihat ke arah kehadapan, pertemuan dua hala yang diadakan oleh Datuk Seri bersama dengan pemimpin dunia juga penting untuk menaikkan nama Malaysia di mata global sebagai bukan saja satu peluang pelaburan, tetapi juga dari segi geopolitik dan kerjasama serantau dan antarabangsa, khususnya antaranya dalam isu Palestin sebagai contoh. Jadi pada 2025 Malaysia akan menjadi pengerusi ASEAN, tuan rumah ASEAN. Bagaimana kedudukan Malaysia ini akan terus boleh diangkat lagi untuk kita memperkukuhkan kerjasama kita serantau dan juga antarabangsa? Ini peranan Kementerian Luar, Kementerian Pelaburan, MITI dan beberapa kementerian pelancongan, ya, kemudian jumlah kehadiran pelancong itu mendadak meningkat, ya, bulan Oktober, November dan Disember, dan ini semua memberikan pulangan hasil yang baik kepada kita. Tapi soal keselamatan pengukusan itu harus tetap diberikan keutamaan. Baik, pertemuan kita dan lawatan-lawatan ini, ya, walaupun saya fikir untuk beberapa bulan saya mau kurangkan sedikit, tetapi itu hasilnya sangat tinggi. Profil Malaysia alhamdulillah jauh lebih tinggi sekarang, ya. Dan orang kaitkan ini soal tak benar. Ini soal politik yang stabil dan pasukan yang bekerja sebagai tim, pasukan yang committed dan membawa mesej yang sama, bahawa politik stabil, dasar madani, dan ini memberi keyakinan kepada pelabur. Yang kedua, selain daripada kestabilan politik, ialah yang disebut satu dasar yang jelas. Maknanya kalau kita tengok Malaysia ini, kita tahu kalau industrinya ke arah mana. Kalau dalam bidang renewable energy, apa dia? Transisi, saya katakan, tenaga, juga transformasi digital. Jadi orang nak tahu. Petang tadi saya bincang dengan syarikat komputer umumnya dalam bidang IT dan digital, dan saya lihat, ya, mereka tidak persoal dasar. Dia ada jelas dia datang. Cuma dia tanya beberapa isu lain yang saya tidak anggap satu yang terlalu besar, termasuk soal latihan. Dia bangga dengan keupayaan lulusan TVET, lulusan diploma di universiti dan jurutera, tetapi masih menekankan suatu tahap yang lebih tinggi, yang menyebabkan kita beralih supaya latihan TVET itu serasi sinergi dengan keupayaan dan penyertaan syarikat, bukan saja Petronas dan Proton Jili, tetapi juga dengan syarikat-syarikat swasta. Jadi mereka memenuhi keperluan itu, dan ini sekarang ditangani oleh Datuk Seri Zahid sebagai Perdana Menteri, yang saya minta supaya tumpu ke bidang ini. Jadi ini yang menyebabkan saya tambah yakin tentang keupayaan kita terangkat, ya, biar aman, biar stabil. Dan ya, tak boleh kawal semua, tapi sekurang-kurangnya umumnya rakyat tahu bahawa cukup. Nak lawan, dia tunggu pilihan raya akan datang, bertempurlah kita, ikut peraturan. Tapi sekarang tumpulah untuk membangunkan negara dan mengelakkan daripada unsur-unsur yang negatif, kerana kita punyai, saya yakin kalau ini yang dapat kita lakukan dalam 1 tahun, kita dapat tingkatkan, ini Malaysia akan lebih harum dan hebat di rantau ini. Ini pemerhati politik dan ekonomi dan pelabur semuanya melihat begitu. Kita belum pernah dalam beberapa tahun kebelakangan ini seakrab dengan Emirat, UAE, dengan Turki, dengan Saudi, dengan China, dengan Australia, dengan ASEAN, dengan Amerika Syarikat manapun. Walaupun saya keras sekali, saya tak ada pilihan menyuarakan bagi pihak rakyat di depan Presiden Joe Biden. Sebelah kanan saya Setiausaha Blinken, saya suarakan dengan tegas. Tapi dalam masa yang sama, pelabur Amerika itu hadir dan memberikan komitmen yang besar. Jadi ini suatu kemenangan bagi Malaysia.